Assalamualaikum semua, korang apa khabar? Nama aku Syaiful Becker dan hari ni aku ada kamera terbaru daripada Sony. Dia bukannya kamera biasa, dia ialah kamera cinema, kamera buat filem. Inilah dia guys, baru saja diumumkan 2-3 hari lepas dari tarikh video aku buat video ni. Ianya dipanggil FX3. So inilah bentuk dia macam korang tengok sini. Ini daripada atas. Okay, bentuk dia lain sedikit, nanti aku akan cerita secara detail. Dia berbeza dengan kamera-kamera yang korang gunakan sekarang ni, mungkin A7 III ataupun A7C, sebab ini ialah kamera cinema, kamera buat filem. So untuk pengetahuan korang, Sony ada banyak kamera cinema, dan yang paling tinggi sekali, yang paling power dan yang paling mahal sekali, mestilah power mahal kan, iaitu yang dipanggil kamera Venice ataupun Cine Alta. So kamera ni memang sangat-sangat mahal, tapi di segi kualiti, di segi video yang deliver memang sangat-sangat tinggi. Ekosistem untuk buat filem tu memang kamera Cine Alta ataupun Venice ni memang sangat-sangat terbaik lah. Bawah Venice ialah FX9, FX9. Alright, dan bawah FX9 ada lagi satu lagi kamera yang dipanggil FX6 ataupun FX6, baru juga dilancarkan tahun lepas. Okey, dan bawah FX6 inilah dia, FX3. Alright. So ini ialah kamera cinema, kamera buat filem. So mungkin korang tanya, boleh ke guna untuk normal shooting? Boleh, tak ada masalah, boleh, sebab dia design lebih ke arah penggunaan single, penggunaan yang mobile, orang yang suka mungkin buat indie film ataupun dia punya second camera untuk dia orang punya filem. Tak semestinya untuk buat filem saja. Kalau korang buat wedding pun boleh juga guna FX3. Kalau korang buat commercial event, kalau korang buat travel, video, ataupun mungkin korang baru buat yang dipanggil live streaming punya servis. So ini kamera yang terbaik. Okey, sebelum aku mulakan video ni, aku nak bercerita sikit mengenai spek kamera FX3. Secara asasnya FX3 ni sama seperti Alpha 7S Mark III. Dia mempunyai 4K recording up to 120p 422 10bit. Lepas tu kita boleh juga record ProRes audio menggunakan Ninja V. Lepas tu dari segi autofocus system dia sama seperti Alpha 7S Mark III. Screen dia sama seperti Alpha 7S Mark III. Macam ni screen dia. Sama sahaja, cuma kalau tengok dari segi design, kamera ni tidak mempunyai viewfinder lagi macam ni kan. Dia tak ada viewfinder. Viewfinder dia dah habis. Dah habis pula. Viewfinder dia dah tak ada, tapi dia buat kamera ni lebih tebal sedikit berbanding Alpha 7S Mark III. Macam mana korang tengok size comparison ni, dianya lebih tebal sedikit, nampak lebih macam tough lah, dia memang nampak lebih tough. Kalau tengok dari segi button pula, dia dah punya button layout yang berbeza sedikit berbanding kamera Alpha yang kita biasa gunakan. Kalau tengok dekat sini, power button dia dekat tepi ni. Lepas tu dia ada mode, dia bukannya pakai dial. Lepas tu dia punya joystick bahagian atas. Dan control dia punya custom button 1, 2, 3 ni dia dah jadikan nama lain. Dia ada nama Iris. Kalau korang nak tahu, Iris ni bermaksud aperture. Lepas tu ada white balance, ISO. Kat sini ada focus mode. Yang ini dia punya shutter. Bahagian tepi pula, kalau korang dapat tengok, sini ada full size HDMI. Lepas tu bahagian tepi ni, yang dua ni, dia punya sama seperti Alpha 7S Mark III, iaitu microphone, headphones, USB Type-C dan juga USB 2.1. Selain daripada tu, kalau korang tengok di segi design dia, dia ada lubang-lubang skru bahagian atas. Apa itu lubang-lubang skru bahagian atas? So basically, bila kita nak record video ni, kita nak buat video, biasanya kita memerlukan aksesori tambahan yang lain. So antaranya ialah mungkin lampu, antaranya mungkin mikrofon. So sebab itulah FX3 ni disediakan dengan mikrofon ini, mana aku akan cerita dengan lebih detail. Selain daripada tu, lubang-lubang ni juga kita boleh meletakkan macam-macam aksesori. Contohnya mungkin skrin tambahan. Sebab kita mungkin letak mikrofon dan juga skrin pada masa yang sama. Tapi kalau kita menggunakan Alpha 7S Mark III, kita perlu menggunakan cage ataupun sangkar. Tapi kamera ni tidak akan membuat macam tu. Sebab
Kamera ni dia dah sediakan lubang-lubang untuk kita letak skru ataupun apa-apa aksesori tambahan yang kita nak letak pada kamera. So ianya lebih mudah, dan inilah sebabnya ianya dipanggil cageless kamera, sebab korang tak perlu beli cage, korang tak perlu letak cage, sebab kamera ni dah boleh tampung asas aksesori yang korang boleh letak dekat kamera ni. Ok, so sekarang aku nak bercerita mengenai mikrofon. Kamera ni sudah disediakan dengan XLR mikrofon guys. XLR ini bukannya mikrofon biasa, sebab ia menggunakan XLR. Kita letak aja dekat sini, macam aku pasang sekarang ni. Kita letak je kat sini, lepas tu dia ada skru bahagian atas ni. Kita skrukan aja. Ok, dah siap. So inilah dia kamera FX3 yang sudah disertakan dengan XLR mikrofon, dan XLR mikrofon dia memang sangat-sangat berkualiti. Dekat sini korang ada nampak dua button kat sini kan. Yang ni ni dua XLR input. Selain daripada XLR input, dekat sini ada juga mikrofon input. Ni untuk korang letak mungkin korang punya Rode Wireless Go ke ataupun wireless mikrofon ke, korang boleh letak kat sini. Dan yang paling penting untuk Sony punya XLR mikrofon ni, dia ada benda-benda ni semua. Control ni, dia ada low cut, ada input 1, input 2. So kita boleh setting bermacam-macam dekat mikrofon ni. Dan yang paling penting, boleh juga dijadikan sebagai handle. Nampak? Kalau korang pakai Alpha 7S Mark III ataupun Alpha 7 III dan korang menggunakan XLR mikrofon daripada Sony, korang janganlah pula nak jadikan XLR mikrofon tu sebagai handle. Nanti habis rosak korang punya mounting. Yang ini boleh pakai sebab dia ada skru sini. Nampak? Dia dah ada skru. So dia memang kuat. Dia design memang untuk dijadikan sebagai handle macam ni. Ada dua lagi skru kat sini. Okay. So korang boleh attach lagi aksesori dekat sini. So dia satu sistem macam ni. Alright. Tanpa menggunakan cage, korang boleh gunakan untuk buat video sorang-sorang ataupun single person shooter operator macam tu. Alright. Memang sangat-sangat compact dari segi size design dia. Kalau compare dengan FX6 ataupun FX9, dia ialah kamera yang sukar untuk diuruskan, digunakan oleh seorang saja. Dia perlukan satu tim, mungkin 2-3 orang untuk operate kamera tu. Tapi FX3 ni memang design untuk single operator, mobile usage. Senang nak bergerak kiri kanan depan belakang, kiri kanan depan belakang. Okay, so itu antara kelebihan menggunakan mikrofon yang sudah ada pada FX3 ni. Aku nak cerita apa yang special sangat dengan kamera cinema ni. Kenapa special sangat? Alright, kenapa dia panggil kamera cinema? So persoalan ni sekarang ni, bila kita bercakap mengenai cinema line ataupun cinema camera ni, orang kata bayang satu benda, iaitu color, warna pada kamera. Alright, warna kamera cinema ni dia memang warna yang mungkin biasa korang tengok lah. Korang tengok movie, filem-filem Hollywood apa semua, dia punya warna dia tu memang best gila. Right? So inilah sebab kenapa kamera ni diletakkan dalam cinema line, sebab ianya memberikan warna hampir sama dengan kamera-kamera cinema daripada Sony yang lain, seperti Venice, seperti FX9, FX6. So dia mempunyai color science yang sama. Okay, walaupun dia punya size lebih compact dan juga lebih kecil. So kalau korang tengok di sini, dia ada satu color tone yang dipanggil S-Cinetone. S-Cinetone ni adalah antara color tone yang digunakan pada kamera Venice. So korang boleh nampak dia punya color dia memang sangat-sangat neutral. Skin tone dia memang best, kontras dia memang best. S-Cinetone yang bestnya, korang tak perlu editing, sebab automatically bila korang record, dia akan bagi S-Cinetone directly. Baik, katakanlah korang tak nak gunakan S-Cinetone ni, korang nak gunakan S-Log pun boleh juga. Dan yang menarik, Sony bagi LUT, tulis dia punya address dekat bawah ni. So korang download je daripada situ dan korang boleh apply LUT ni dekat korang punya video editing software. So dekat sini aku ada buat perbandingan 4 video di mana kita ada satu video tanpa ada LUT, satu lagi video menggunakan S709, satu lagi menggunakan ada dua lagi lah LUT yang disertakan secara percuma. So korang boleh tengok perbezaan dia, dan di sini kalau korang tengok, aku uji apakah exposure yang terbaik untuk dapatkan exposure yang bagus bila korang record. Okey, kalau korang nak record, aku recommend menggunakan +1 untuk S-Log 3.
+1 memberikan warna yang lebih neutral, memberikan exposure yang lebih baik berbanding dengan kalau kita record 0 ataupun +2. Sebelum ni kalau S-Log 3 aku menggunakan +2, tapi menggunakan S-Tone aku hanya perlu +1. Alright. Dan yang best sekali bila kita tekan record, semua benda menyala. Okay, korang tengok So sekarang aku onkan kamera ni. Alright, sekarang dah on. Okay, dan sekarang aku tekan record. Korang tengok. Lampu depan satu, lampu belakang. Dekat atas ni pun ada lampu juga. Okay. Screen dia akan keluar warna merah macam sekarang korang tengok ni kan. Dia ada warna merah pada screen tu. Okay. Dan selain daripada tu, kita boleh juga tekan record dekat sini. Sini pun dia dijadikan record button. Dan lampu dia memang best lah, semua menyala. Jadi kita tahulah yang kamera ni sekarang ni sedang record. Alright, screen dia akan tip macam ni, sama seperti Alpha 7S Mark III. Okay, kenapa aku cakap kamera ni memang sesuai untuk orang buat live streaming? Alright, kenapa buat business live streaming ataupun commercial video? Sebab kamera ni dia ada ni kat sini dia ada fan dekat sini. Dia ada apa nama? Sistem penyejuk. Okey, sistem penyejuk dia punya fan dia memang silent gila, tak dengar. Alright, memang tak dengar langsung. Aku kena buat macam ni baru aku boleh dengar bunyi fan dia. Kalau tak, memang tak dengar langsung bunyi fan tu. Memang silent habis. Dan yang paling penting, walaupun kamera ni FX3 ialah kecil, kamera yang kecil, yang ringan, ianya full frame guys. Dia full frame. Alright, full frame. So bila korang menggunakan kamera full frame, korang dapat depth of field full frame, korang dapat low light capability dari full frame, dan korang boleh pakai pelbagai jenis GM lens letak dekat sini dan korang dapat feel. Contohnya macam 135 1.8, 20mm 1.8, 1234 2.8. Korang boleh dapat semua angle-angle tu, full frame punya angle, dan korang boleh dapat dia punya full frame punya capabilities lah. Dan mana yang korang nampak ni, kalau button A7S yang ini untuk power button kan, tetapi untuk kamera ni dia buat button ni untuk korang jadikan dia sebagai zoom. Lens 20mm 1.8 ni tak ada zoom, dia prime lens. Tapi bila kita menggunakan dengan kamera ni, tengok apa jadi guys. Tengok, dia boleh zoom. Dia boleh zoom guys. Dia boleh zoom. Itu yang best dia pakai kamera ni, FX3 ni, sebab dia design lebih ke arah orang yang suka buat video berbanding foto. So dia memang complete set untuk videographer. Korang buat wedding, korang buat event, korang ada business live stream, korang nak buat filem pendek, filem tak pendek, filem sederhana pendek. So inilah dia kamera. Bagi aku memang superb, memang terbaik. Okay guys, aku rasa itu sajalah video aku mengenai review FX3 daripada Sony, iaitu kamera Cinemaline daripada Sony. Harga aku pun tak tahu lagi sebab aku buat video ni belum lagi keluar harga, tapi aku dah dapat kamera dia. Okay, so kalau korang ada apa-apa nak tanya mengenai FX3, korang boleh tulis dekat komen, dan jangan lupa subscribe aku punya channel. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye.